Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Syafira binti Ubadillah, nombor metrik 200108112. Saya ditugaskan untuk membentangkan bahas dalam madah tafsir tahlili di TT 4013, iaitu tafsir ayat 20 hingga 23 surah Al-Anfal. Okay, ayat 20 hingga 21 ini diperintahkan untuk mentaati Allah dan Rasulnya dan peringatan terhadap kemaksiatan. Okay, terjemahan ayat 20. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu berpaling daripadanya sedang kamu mendengar, iaitu Al-Quran. Ayat 21, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang kafir dan munafik yang berkata kami dengar padahal mereka tidak mendengar, iaitu mereka tidak mahu menerima dan mematuhinya. Ayat 22, sesungguhnya sejahat-jahat makhluk yang melata pada sisi hukum dan ketetapan Allah ialah orang-orang yang pekak lagi bisu dan tidak mahu memahami sesuatu pun dengan akal fikirannya. Ayat 23, dan kalaulah Allah mengetahui ada kebaikan kepada mereka, tentulah ia menjadikan mereka dapat mendengar, dan kalaulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar dengan keadaan yang demikian, nescaya mereka tidak menerimanya sambil memalingkan diri. Okey, makna ayat 20 hingga 23 ni, makna ayat 20, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman supaya mentaatinya dan Rasulnya dan mencela mereka dari mendahakainya dan meniru orang-orang yang kufur kepadanya dan menentangnya. Itulah sebab baginda bersabda, dan janganlah kamu berpaling daripadanya. Bermaksud meninggalkan ketaatan kepadanya, patuh kepada perintahnya dan tinggalkan larangannya sedangkan kamu mendengar. Bermaksud setelah kamu mengetahui apa yang diseru kepada kamu. Makna ayat 21, iaitu mereka berkata dengan lidah mereka, kami mendengar dengan telinga kami tetapi kami tidak mendengar dengan hati kami. Itu mereka tidak belajar nasihat dan tidak mendapat faedah daripada mendengarnya, seolah-olah mereka tidak mendengar Al-Quran dan kutubah. Ini bermaksud mereka adalah ciri-ciri orang yang munafik. Okay, makna ayat 22 pula, bermaksud seburuk-buruk binatang yang ada di muka bumi ialah makhluk Allah, iaitu pekat dan bisu dari kebenaran, maka mereka tidak melakukannya, mendengar atau mengatakannya. Mereka yang tidak memahaminya adalah perintah Allah. Dia memanggil mereka haiwan kerana kekurangan mereka dari akal fikiran mereka lebih sesat. Makna ayat 23 pula, bermaksud mendengar, memahami, memberi manfaat dan menerima kebenaran dan maknanya walaupun Allah mengetahui. Iman Fakri Al-Din berkata, seandainya apa yang telah berlaku itu pasti diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kekurangan pengetahuan Allah tentang kewujudannya adalah keharusan kepada ketiadaannya. Maka tidak ada kesalahan dalam menyatakan ketiadaannya. Dengan sendirinya Allah tidak mengetahui tentang kewujudan dan ucapan penghayatan jika berlaku kebaikan kepada mereka. Allah menjadikan mereka mendengar hujah dan khutbah, mendengar pengajaran dan memahaminya walaupun saya mendengarnya. Artinya jika diketahui tidak ada kebaikan pada mereka tidak akan mendapat manfaat. Okey, untuk poin seterusnya, iaitu fiqh kehidupan dan ketetapan. Ayat-ayat tersebut menunjukkan dua perkara, iaitu perintah untuk mentaati Allah dan Rasul dan peringatan agar tidak mematuhi perintah dan larangan mereka. Kewajipan orang-orang yang beriman untuk mendengar kebenaran, mendapat petunjuk dari cahayanya, mentaati perintah dan menjauhi larangan. Mereka ini adalah golongan orang-orang yang benar-benar beriman dan orang-orang yang paling berilmu dan mendapat petunjuk.
Adapun orang-orang yang tidak beriman atau beriman, seperti orang-orang Yahudi, munafik atau musyrikin, mereka tidak mendengar kebenaran dengan renungan. Pemahaman dan renungan itu Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan kepada kita bahawa orang-orang kafir ini adalah seburuk-buruk ciptaan Allah dan seburuk-buruk makhluk di bumi. Adapun orang munafik, dia menunjukkan iman dan menyembunyikan kekufuran dia, berpura-pura mendengar tetapi sebenarnya dia tidak merenung atau memahami. Adapun orang Yahudi dan Nasrani, dia berbantah-bantah, iaitu berdialog tentang kebenaran setelah jelas baginya berpegang teguh pada pusaka bersama. Dia memekakkan telinga dan menghalangi fikiran daripada berfikir dan merenung agama yang benar, bertegas dengan apa yang diwarisinya. Adapun orang-orang musyrik, mereka degil dan tidak pernah mendengar. Mereka juga menghalang manusia daripada mendengar Al-Quran. Semua ini tidak memahami perbezaan antara kebenaran dan kebatilan, kebaikan dan kejahatan, Islam dan kekufuran. Maka mereka benar-benar seburuk-buruk ciptaan Allah dan lebih buruk daripada haiwan, kerana mereka membahayakan dan haiwan tidak membahayakan. Okey, untuk pengajaran ayat 20 hingga 23 ini, yang pertama, wajib untuk mentaati Allah dan Rasulnya dalam larangan dan perintahnya, dan haram dari melakukan maksiat kepadanya. Yang kedua, menjelaskan bahawa dia antara manusia adalah yang lebih buruk daripada anjing, apatah lagi unta, lembu dan kambing biri-biri yang membenci kepada kekafiran dan tidak akan mengampuni mereka untuk memberi petunjuk kepada jalan. Dan akhir sekali, dilarang meniru orang musyrik, kafir dan orang sesat dan dalam setiap aspek tingkah laku mereka. Okey, untuk kesimpulan, seperti yang dikatakan oleh Imam Bukhari, ilmu itu didahulukan daripada perkataan dan perbuatan, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketahuilah bahawa tiada Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampun bagi dosamu dan bagi orang-orang yang beriman. Dan wanita yang beriman, dan Allah mengetahui apa yang membalikkan kamu. Sesiapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkannya baginya jalan ke syurga. Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Abbas bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikannya dan dia akan memberinya kefahaman tentang agama. Itu sahaja daripada saya. Sebelum berakhirnya video ini, saya akan selitkan beberapa soalan mengenai surah Al-Anfal ayat 20 hingga 21 ini yang ditujukan kepada pelajar QIAS. Sekian, terima kasih. Okey, yang saya faham dari surah Al-Anfal ayat 20 hingga 23 ialah ayat itu dia menunjukkan kepada orang yang dia mendengar, tapi sebenarnya dia tak mendengar pun, dia hanya mendengar telinga, tapi hati mereka tu sebenarnya tidak mendengar dan tidak mahu mendengar, yang mana dia ada perintah ataupun khabar daripada Allah dan Rasul, tapi mereka ni tidak ingin mendengar kerana mereka ni mereka fikir mereka ni adalah sentiasa benar dan mereka ni boleh ikut dan hidup dengan cara mereka, dan mereka ni tak nak mendengarlah apa yang diperkatakan oleh Allah dan Rasul. Soalan yang saya terima ialah, kenapa orang kafir mendengar dengan telinga tetapi tidak mendengar dengan hati? Berdasarkan surah Al-Anfal ayat 21, ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Dan maksudnya, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang berkata, kami mendengar, padahal mereka tidak mendengar. Ayat ini memberi amaran kepada orang-orang beriman supaya tidak menyerupai orang kafir yang mendengar ajaran Allah secara fizikal, namun hati mereka tetap tertutup daripada menerima kebenaran. Mereka hanya mendengar dengan telinga tapi tidak mengambil pengajaran atau berusaha memahami. Maksud mendengar dengan telinga tapi tidak dengan hati bermaksud mendengar secara zahir atau fizikal, iaitu mereka mendengar ayat-ayat Allah, wahyu dan nasihat Rasulullah. Yang kedua, tidak mendengar dengan hati, iaitu mereka tidak memahami, menghayati atau membiarkan kebenaran itu masuk ke dalam hati mereka. Hati mereka tertutup dengan kebenaran.
menyebabkan mereka tidak mengambil tindakan atau perubahan daripada apa yang didengar. Mengapa orang kafir tidak mendengar dengan hati? Yang pertama, kerana hati yang keras. Orang kafir enggan menerima kebenaran kerana hati mereka dipenuhi keegoan, kesombongan dan nafsu duniawi. Mereka tidak terbuka kepada hidayah Allah. Yang kedua, penolakan terhadap kebenaran. Walaupun mereka mendengar perkataan yang benar, mereka menolaknya kerana tidak mahu meninggalkan kepercayaan atau gaya hidup yang sesat. Yang ketiga, kedegilan dan kekufuran. Kedegilan mereka untuk kekal dalam kekufuran menyebabkan mereka menutup hati dan fikiran mereka daripada menerima petunjuk yang sebenar. Jadi pengajaran daripada soalan ini ialah pengajaran untuk orang beriman. Allah memberi peringatan kepada umat Islam supaya tidak menjadi seperti mereka yang mendengar tetapi tidak berusaha memahami dan mengamalkan kebenaran. Orang yang beriman perlu mendengar dengan hati yang terbuka dan ikhlas, serta bersedia untuk menerima dan mengamalkan ajaran Allah dalam kehidupan mereka. Jadi kesimpulannya ialah orang kafir mendengar dengan telinga tetapi tidak dengan hati kerana keegoan, penolakan kebenaran dan kedegilan mereka. Ayat ini mengingatkan kita untuk sentiasa mendengar dengan hati yang terbuka supaya dapat menerima dan mengamalkan petunjuk Allah dalam kehidupan kita. Jawapan ini menandakan pentingnya mendengar bukan sekadar dengan telinga tapi juga dengan hati supaya kebenaran itu dapat diterima dan diamalkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menunjukkan ayat ini kepada kaum musyrikin untuk mengingatkan mereka tentang akibat daripada ketidakkepedulian dan penolakan terhadap kebenaran dengan menyebut mereka sebagai pada yang tidak mendengar dan tidak berbicara dan tidak berakal. Allah telah menyebut dalam ayat tersebut. Dan juga Allah telah menegaskan bahawa keengganan mereka untuk merenung dan memahami ajarannya menjadikan mereka lebih buruk daripada makhluk lain. Ini bertujuan untuk menyedarkan mereka tentang perlunya mereka menggunakan akal dalam menerima petunjuk dan kebenaran. Jadi saya mendapat soalan tentang surah Al-Anfal ayat ke-23. Okey, menurut apa yang saya fahami, surah Al-Anfal ayat 23 ni menerangkan tentang orang yang tidak beriman. Maksudnya mereka ni menentang kebatilan. Di dalam ayat ini juga Allah menerangkan jika mereka diberi kesempatan untuk memahami satu kebenaran tu, mereka tidak mahu untuk membuka hati. Maksudnya dia tetap nak teruskan dengan kebatilan tu. Dia macam sebab dah orang yang tak beriman kan. Jadi tak nak buka hati dia. Dia nak teruskan dengan perkara yang dia buat tu. Dia tak nak buka hati dia tak nak teruskan. Dia macam orang tu nak duduk di tempat yang sama. Tak nak buka hati. Jadi sebagai orang Islam, kita ni tahu benda tu, jadi kita kena tinggal. Contohlah perkara-perkara yang bukan kan. Kita tahu benda tu salah, jadi kita kena tinggal. Macam kita tahu kita kena solat, kita semua kan. Tapi ada je setengah orang Islam ni yang tak solat. Sebab dia tak nak buka hati dia untuk solat. Dia tak nak beriman kepada Allah. Dia tak nak menerima benda tu. Benda tu kebenaran. Dia tahu kan solat kebenaran kan. Kebenaran yang memang hakikat sebenar. Jadi dia tak mahu buka hati untuk menerima kebenaran tu. So dia tetaplah dengan tak solat dan tak buat dengan perkara-perkara yang mungkar. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya dan apa yang saya faham. Andai silap saya mohon maaf dan sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada surah Al-Anfal ayat 20 hingga 23 terdapat dua pengajaran penting, iaitu taat Allah dan Rasul dan juga perintah agar tidak menyalahi perintah Allah dan Rasul. Bagi mencapai kemenangan, kita wajiblah untuk mentaati dan mematuhi segala perintah Allah dan Rasul. Oleh itu, gunakanlah akal, fikiran dan juga nikmat panca indera dengan baik untuk melaksanakan perintah agama. Seterusnya, pelajari dan hayatilah ilmu agama sehingga sampai ke dalam hati agar kita dapat melaksanakan suruhan Allah dengan sempurna. Di samping itu, sentiasa memohon dan berdoa agar Allah mengurniakan kita kefahaman dalam agama dan sentiasa menunjukkan kita ke arah jalan yang benar, yang diridai serta kebenaran yang dapat kita ikuti.